الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab matan Muqaddimah Al-Hadramiyah. Lepas 2 hari lepas kita baca dah berkaitan bagaimana musannif cerita tentang rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Sekarang ni dia nak cerita secara tafsir lagi masalah rukun-rukun tersebut. Saya baca. Arkan haji khamsatan. Baca dah. Faslun ihramun niyatul haji. Kerana baca laju-laju je nak. Surah 6 pun anak tu 6 tak? 6. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. وأركان العمرة هي 4 وهي الإحرام والطواف الإحرام هي kita sebutlah bagaimana kita baca hak sebelum ni berkaitan dengan rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Hak tu tak perlu tafsir panjang. Sebab apa? Sebab lepas pada tu musannif dia akan bawa setiap fasal tu huraian terhadap rukun-rukun tadi. Jadi kita baca je lah rukun-rukun tu. Tak perlu hurai pun sebab akan dihuraikan kembali oleh musannif selepas daripada tu. Sebab tak nak baca laju-laju je. Kemudian masuklah faslun fi bayanil ihram. Muka surat 666. Hak tu permulaan rukun pertama ni nak pegang tentang ihram. Yalah, rukun pertama bagi haji dan rukun pertama bagi umrah. Yalah. Dan rukun ni tak ada dah sebab ada kadang tu. Faslun fi bayanil ihram. الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما وينعقد الإحرام مطلقا ثم يصرفه لما شاء ويستحب التلفظ بالنية فيقول نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى وإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى. Baik. Faslun, ini fasal baru fi bayanil ihram. Apa maksud ihram? Ihram yakni kita mengharamkan diri kita. Seperti mana takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita mengharamkan diri kita. Ada sebahagian ulama berpendapat ihram di sini dengan makna atas wazan if'al, iaitu benda masuk kepada sesuatu, iaitu masuk kepada tanah haram. Seperti mana atas wazan if'al kan? Apa? If'al. Atas wazan if'al dalam syazal af dia sebut bahawa kita masuk kepada satu tempat, yakni ihram, yakni kita masuk ke dalam tanah haram. Namun pendapat majoriti ulama, ihram di sini dengan makna niat mengharamkan diri kita, sama seperti takbiratul ihram. Baik. Al-ihramu, maka ihram itu niyatul haji, niat melakukan haji, awil umrati, ataupun niat melakukan umrah, au huma, ataupun melakukan kedua-duanya. Bila maksud melakukan kedua-duanya dengan makna niat qiran, haji qiran. Maklum di sisi mazhab kita, haji ni ada 3 jenis, iaitu benda pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu', yang ketiga haji qiran. Haji ifrad ni benda haji ifrad, kita buat haji semata-mata haji je, tak ada pun dengan niat-niat lain, semata-mata haji. Umrah bila? Selepas daripada melakukan haji, itu haji ifrad. Haji tamattu' ni kita sampai di tanah haram awal, jadi kita buat umrah dulu.
Sudah buat umrah, baru kita buat haji. Tu panggil haji tamattu'. Haji qiran ni pula kita buat sekaligus. Haji dengan umrah sekaligus. Jadi dalam masa kita tawaf tu, sambil tawaf tu kita haji, sambil tawaf tu untuk umrah sekali. Jelas. Ini masyhur di sisi mazhab kita. Ada pun sebahagian mazhab lain, dia ada satu lagi ihram dipanggil ihram irdah. Tapi masalah irdah ni, ihram irdah ni anda tak kaji mana. Anda pun lupa mazhab mana. Tapi ingat masa zaman ngaji dulu ada satu lagi yang dipanggil ihram irdah. Nah. Wa yan'aqidul ihramu mutlaqan. Dan jadi ihram itu secara mutlak. Maksud apa ihram secara mutlak? Yakni ketika dia ihram tu, dia niat secara mutlak. Sahaja aku berihram. Tanpa itlaq ihram tu tadi untuk haji ataupun umrah. Secara mutlak. Ulama kata jadi ke? Dan bila niat mutlak, gua ni cerita, summa yasrifuhu lima sya'a. Kemudian dia palingkannya kepada barang yang dikehendaki. Maksud mana? Masa dia niat ihram tu, sahaja aku berihram. Ihram benda. Ulama kata kalaulah takdir tu pada bulan-bulan haji, maka dia boleh tentu. Dia boleh nak ta'yin. Ta'yin haji boleh, nak ta'yin umrah pun boleh. Tapi kalaulah selain daripada bulan-bulan haji, contoh bulan Muharram, bulan Sya'ban, maka kata ulama ketika itu tertentu bagi umrah semata-mata. Walaupun dia mutlak. Adapun kalau pada bulan-bulan haji, maka masa tu boleh. Dia nak buat umrah boleh, dia nak ta'yin haji boleh, nak buat qiran pun boleh. Jelas? Tapi ulama kata, kalaulah dia niat mutlak, tiba-tiba dia tak ta'yin mana-mana, kemudian dia melakukan nusuk, dia buat tawaf, maka ulama kata ketika tu tawaf dia tak memadai, tidak sah. Sebab apa? Kerana dia tak tentu lagi untuk mana-mana. Wajib dia ulang kembali selepas dia ta'yin. Jelas? Boleh juga ulama kata dia ta'yin, dia ikatkan niat dia dengan seseorang. Aku ihram seperti mana Zaid ihram. Boleh tak? Boleh kata ulama. Maka apabila dia niat sahaja aku ihram seperti mana Zaid ihram, kemudian lagi dia akan tanya Zaid, Zaid mau ihram tak? Zaid kata aku niat mutlak. Maka jadi niat dia ketika itu mutlak. Kalau Zaid niat umrah, maka ia jadi umrah. Kalau Zaid niat haji, maka ia jadi haji. Zaid niat qiran, maka ia jadi qiran. Cuma ulama buat masalah. Baik, dahwana pula tidak dapat penjelasan daripada Zaid. Contoh mana? Dia gantung niat dia dengan niat Zaid. Tiba-tiba dah masuk ke Mekah ataupun dah nak tanya Zaid, Zaid pun meninggal dunia. Baik, maka kata ketika itu ulama kata ihram dia jadi mubaham. Bila mubaham, maka wajib ke atas dia kena buat haji qiran. Sebab apa? Sebab buat dua sekaligus. Faham? Wa yustahabbu talaffuzu bin niyyati. Dan sunat berlafaz dengan niat. Sunat kita berlafaz dengan niat. Kerana Nabi SAW ketika dalam melakukan ibadah haji ni, Nabi berlafaz dengan niat. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i dia berdalilkan hak ni lah, bahawa sunat berlafaz dengan niat. Seperti mana dalam haji Nabi berlafaz dengan niat, begitulah juga dalam ibadah-ibadah lain sunat kita berlafaz dengan niat. Fayaqulu, dan dia berkata, nawaitul hajja, sahaja aku haji, awil umrata, ataupun umrah, wa ahramtu bihi, dan aku mengharamkan diri dengannya haji ataupun umrah, lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah. Hak ni adalah lafaz yang terbaik, sebab Nabi berlafaz dengan niat tadi adalah dengan lafaz ni. Wa in hajja, sekiranya dia melakukan haji, awil umrah, ataupun umrah, an ghairi, untuk selainnya, untuk orang lain, dia buat haji ataupun umrah untuk orang lain, maka dia kata nawaitul hajja awil umrata an fulanin wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jelas? Sambung.
ويستحب التلبية مع النية والإكثار منها ورفع الصوت بها للرجل إلا في أول مرة فيسر بها وصيغتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكررها 3 ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الرضا والجنة واستعاذ به من النار ثم دعا بما أحب وإذا رأى المحرم أو غيره شيئا يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. Yustahabu dan disunatkan at-talbiyatu ma'an niyah, disunatkan talbiyah berserta dengan niat. Walaupun dalam kitab kita dia guna ma'a, tapi hakikat sebenarnya ma'a dengan makna ba'da, selepas. Dia bertalbiyah selepas daripada berniat. Yakni bila dia naik atas kenderaan, maka dia pun niat. Bila dia niat baru dia talbiyah. Kayak dia akan sebut lafaz talbiyah. Wa iksaru minha, dan dia talbiyah tadi dengan banyak, memperbanyak sunat, dia memperbanyakkan talbiyah. Ulama kata sunat ni start daripada niat sampailah dia melakukan nusuk. Wa raf'u sauti, dan juga dia mengangkat suaranya biha lirrajuli, mengangkat suaranya dengan talbiyah lirrajuli, bagi orang lelaki. Bahkan ulama kata sunat tadi tu sunat tadi tu sampailah ke dalam masjid. Sampai ke dalam masjid sunat kita melakukan talbiyah. Illa, melainkan sebelum tu kena terang dulu masalah orang puang. Melainkan orang puang kata para ulama, sunat dia baca, orang puang dan khunsa, sunat dia talbiyah secara sir sahaja. Makruh dia mengangkat suara. Sunat dia talbiyah tadi qada-qada untuk suara dia je, untuk dia seorang je dengar, tidaklah siapa orang lain dengar. Adapun orang lelaki sunat siapa orang sebelah dan orang belakang dengar. Orang belakang, orang sebelah dan orang depan dengar. Maknanya mengangkat suara. Yalah. Illa, melainkan fi awwal marratin fayusirruha, melainkan pada kali pertamanya maka dia perlahankan dengannya talbiyah. Maksud mana? Selepas dia niat, dia talbiyah secara slow. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lepas tu baru dia angkat suara. Sunat masa mula-mula tu dia sir dulu. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wasighatuha, dan sirahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk. Innal hamda boleh, annal hamda boleh. Laka wal mulk la syarika lak. Wa yukarriruha 3, dan dia mengulang-ulangkannya sebanyak 3 kali. Ulama kata sunat 3 kali ni adalah sunat yang cukup dituntut 3 kali. Bahkan ulama kata makruh dia bercakap sebelum sempurna talbiyah 3 kali. Makruh dia cakap. Bahkan ulama kata kalaulah ada orang wisalam, jawab salam tu wajib. Tapi ulama kata kalau boleh jawab salam tu dia tangguhkan jawab salam selepas selesai 3 kali ucapan. Melainkan ulama kata kalau jenis dia ni memang tak boleh nak tunggu, maka ketika itu jawab kemudian sambung. Jelas. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia talbiyah, dia pun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tadi yang paling afdal adalah selawat dengan selawat Ibrahimiyah, selawat tasyahud. Hak tu paling afdal. Dan ketika selawat ni dia mengangkat suara tapi dengan nada yang lebih rendah daripada nada talbiyah ni. Jelas. Summa yus'alu Allah ar-ridha wal jannah, kemudian dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala redha dan juga syurga. Wasta'adza bihi minan nar, dan dia minta perlindungan daripada api neraka. Summa da'a bima ahabba, kemudian dia berdoa pada Allah dengan apa barang hak dia kendaki. Yalah.
kata wa idza ra'a sekiranya dia melihat al-muhrimu akan orang yang berihram, orang ihram dia tengok sesuatu dia melihat sesuatu au ghairuhu ataupun selain daripada orang yang melakukan ihram, syai'an sesuatu yu'jibuhu sesuatu yang menakjubkannya, au yukrahu ataupun yang dia benci, qala labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan di hari akhirat. Ulama kata sebab apa benda yang menakjubkan? Ulama qiyah ketika mana di padang Arafah Nabi tengok umat Islam berkumpul dengan begitu banyak, maka Nabi SAW pun sebut labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Dan diriwayatkan dalam hadis lagi Nabi juga sebut dengan lafaz innal 'aisha 'aishul akhirah ini ketika mana hadis ketika mana Nabi gali parit ketika perang Khandaq. Masa tu adalah waktu yang cukup payah untuk Nabi SAW. Maka Nabi sebut innal 'aisha 'aishul akhirah. Maka ulama ambil daripada sini orang yang melakukan ihram ataupun orang yang tidak berada dalam ihram, apabila dia melihat sesuatu yang dia takjub ataupun sesuatu yang dia ini tidak suka, maka dia sunat disebut innal 'aisha 'aishul akhirah. Bila dan ulama kata menyebut lafaz talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik tadi tu, ulama kata terlebih sunat apabila berlakunya pertukaran ahwal. Pertukaran ahwal ni mana? Contoh bah goyang, maka sunat dia sebut labbaik Allahumma labbaik. Hak tu terlebih kuat tuntutan. Ketika mana bah dia naik bukit, bertukar ahwal daripada tempat yang mendatar naik ke bukit, maka ketika itu ulama kata sunat dia bertalbiyah. Faslun, ini pasal baru sekarang ni nak cerita pula tentang sunat-sunat yang bertakluk dengan nusuk. فصل ويسن الغسل للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة ومزدلفة ولرمي أيام التشريق وتطيب بدنه للإحرام دون ثوبه ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين ثم مغسولين ونعلين وركعتان يحرم بعدهما مستقبلا عند ابتداء سيره ويستحب دخول مكة قبل الوقوف من أعلاها نهارا ماشيا حافيا وأن يطوف للقدوم إن كان حاجا أو قارنا ودخل مكة قبل الوقوف. Baik. Faslun, ini fasal baru. Yusannu ghuslu lil ihram, dan disunatkan mandi bagi orang yang nak melakukan ihram. Sunat mandi bagi orang yang nak ihram. Maksud mana? Masa dia nak ihram tu, dia duduk mana? Dia duduk di Allahumma salli alaihi wasallam, katakanlah di Bir Ali. Sebelum dia nak pakai pakaian ihram dan nak niat ihram, sunat dia mandi dulu. Walidukhulil Makkah, dan ketika dia nak masuk dalam kota Mekah. Ketika mana dia nak masuk dalam kota Mekah, maka kata para ulama sunat dia mandi. Cuma ulama kata kalaulah tempat dia niat ihram kepada masuk Mekah tu dekat sangat. Contoh masalah dia niat di Tanaim. Tanaim dengan kota Mekah dekat sangat, maka ulama kata ketika itu tak sunat sebab memada dah dengan mandi kat Tanaim tadi. Adapun kalau di Bir Ali ataupun Juhfah kan jauh daripada Mekah, maka ketika itu masa kita ihram tadi sunat dah kita mandi, tapi nak masuk dalam kota Mekah tu sunat berhenti mana-mana dulu untuk mandi pula. Tapi le ni payahlah sebab kita dalam bah rombongan apa semua. Wali wuquf ya Arafah, dan ketika nak wukuf di Arafah. Nak wukuf di Arafah sunat kita mandi. Wa Muzdalifah, dan sunat kita mandi ketika di Muzdalifah. Cuma sunat mandi di Muzdalifah bukan malam hak kita sapa. Sunat mandi di Muzdalifah subuh esok. Kan kita 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah. Kita sapalah kita akan duduk di Muzdalifah di padang Arafah bila? Sapalah ke maghrib 9 Zulhijjah, yakni masuk malam 10 Zulhijjah. Bila masuk malam 10 Zulhijjah baru kita bergerak ke Muzdalifah.
bergerak ke Muzdalifah, kemudian kita akan duduk di Muzdalifah. Baik, masa duduk di Muzdalifah tu, kata ulama sunat mandi. Bila? Malam tu ke? Tak. Subuh esok. Subuh esok. Wali ramyi ayyami tasyrik, dan sunat mandi pada hari-hari tasyrik. Yakni benda ketika kita nak melontar. Dan sunat mandi untuk melontar pada hari-hari tasyrik. Dia nak melontar pada hari-hari tasyrik ni kena melontar bila? Selepas gelincir matahari, yakni selepas waktu zuhur. Maka bermula kita sunat mandi untuk melontar tu selepas daripada zuhur. Jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok secara zahir teks kitab kita ni, seolah-olahnya semua perbuatan kita nak buat perbuatan haji ni sunat kita mandi. Sebenarnya tak. Ada tempat-tempat kita tak sunat untuk mandi. Contohnya benda melontar pada 10 Zulhijjah. Sunat tak mandi? Tak sunat mandi. Sebab apa? Kerana kita mandi dah tadi pada pagi lepas di Muzdalifah. Di Muzdalifah tu kita mandi. Lepas tu kita akan ke Mina, kemudian kita melontar. Baik, sunat tak mandi? Ulama kata tak sunat. Sebab apa? Sebab masa tu dekat sangat. Sama macam tadi, di ihram di Tanaim. Mandi dah, nak masuk kata Mekah. Sunat ke mandi pula sekali lagi? Ulama kata tak sunat. Jelas. Sama. Apa? Itu baca dah. Wa tatyibu, dan dia mewangikan badannya lil ihram, untuk ihram. Duna saubihi, tidak kepada pakaiannya. Orang hak nak ihram, sebelum dia niat ihram, adapun ketika ihram tak boleh wangi dah. Adapun ketika nak ihram, sunat dia mewangikan badan ni, pakai minyak atau lama di badan. Duna saubihi, tidak pada pakaiannya. Dalam Imam Ibn Hajar sebut hukum mewangikan pakaian makruh. Tapi Syekh Ramli dengan Syekh Khatib Syirbini kata harus. Hak ni syarat dia sebelum dia ihram lah. Mewangikan pakaian sebelum ihram, hukum dia makruh pada Imam Ibn Hajar. Adapun Imam Ramli dengan Syekh Khatib Syirbini harus. Cuma dia akan jadi masalah bila dia pakai kek dia lepas ihram. Tiba-tiba wangian tu lekat pada pakaian dia. Hak tu akan jadi masalah. Kek hak tu bab depan kita akan terang. Jelas dah. Sebab apa Imam Ibn Hajar kata makruh? Sebab dia kata tak layak kita sekarang ni, bila kita nak asal tujuan ihram ni, kita nak menghina diri, nak mendaifkan diri kita. Tiba-tiba kita duduk wangi-wangi. Maka ini bukan ahwal orang yang merendah diri. Jelas. Wallubsu, dan dia memakai izarin waridain, dan dia memakai izar dan juga rida, kain bawah dan kain atas, abyadain, yang dua-duanya putih. Dia orang lelaki lah, dua-duanya putih. Jadi dain, sunat hak putih tadi hak baru. Hak tahun lepas ada dah, sunat beli baru. Summal maghsulain, kemudian kalau tak ada hak baru, barulah dia beli hak yang sudah dipakai. Yakni syarat dia hak yang sudah dibasuh lah. Wa na'laini, kemudian sunat dia pakai dua selipar. Cuma masalah dalam pakai ni, kita mazhab Syafi'i, tak apalah dia kita mazhab Syafi'i, tali pinggang dia asalnya ketika mana kita melakukan haji, kita tidak boleh pakai. Ketika dalam ihram, kita tak boleh pakai benda-benda yang melilit. Melainkan istisna dalam mazhab Syafi'i boleh pakai tali pinggang. Istisna. Dia asal benda-benda lilit tak boleh. Cuma istisna pada tali pinggang. Cuma mazhab Syafi'i, tali pinggang boleh dipakai di bahagian atas. Maksud dia, kita pakai dulu kain ihram, baru kita ikat dengan tali pinggang. Tak apa. Mazhab Maliki tak boleh. Mazhab Maliki tali pinggang tadi kena duduk dalam. Pakai dulu tali pinggang, baru boleh pakai kain. Ni mazhab Maliki. Sebab tu, anda ingat masa anak kecil-kecil dulu, masa tawaf ke masa ihram, dia berlari, seorang pokcik tu ada besar, dia berlari, kain sini, dia pada depan. Lepas tu tak pusing balik mula. Pakai, baru sambung ke lari, wallahualam. Sebab tu ni,
masalah gelang. Gelang orang haji yang hak tu ada perbahasan. Cuba tabung haji berfatwa boleh kerana berhajat. Sama ngejam. Jam ni asalnya jam benda yang melilit. Sebab tu ada pendapat yang kata tak boleh pakai. Cuma sekarang sebab berhajat, maka tak apa lah. Jelas dah. Wa raka'atan, dan 2 rakaat yuhrimu yang dia ihram. Baik, wa raka'atan. Kemudian selepas dia mandi dan dia mewangikan pakaian dia, mewangikan badan dia, kemudian apabila dia pakai pakaian tu, sunat dia solat sunat 2 rakaat. Ni Imam Abdullah Bafat Al-Hadrami dia nak ajar kita satu-satu tertib. Mula-mula mandi, kemudian mewangikan badan, kemudian pakai 2 lah pakaian, kemudian rakaatan, dia solat sunat 2 rakaat. Ulama kata dah solat sunat 2 rakaat tadi nak baca apa? Ulama kata bacalah Al-Kafirun dengan Qul Huwallah. Ulama kata, Imam Ghazali sebut mana-mana solat sunat yang sunat kita lakukan tidak ada riwayat-riwayat Nabi baca apa, maka ketika itu bacalah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Jelas. Rakaatan. Kemudian dia solat sunat 2 rakaat. Cuma 2 rakaat ini tidak sunat dia lakukan ketika mana dia duduk dalam masa-masa waktu-waktu yang diharamkan. Mana 5 waktu? 5 waktu hak diharamkan solat sunat. Maka ketika itu tak boleh. Sebab apa? Kerana 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang sebab dia akan datang. Sebab itu tak boleh pada 5 waktu yang diharamkan hak kita belajar dah hak lalu. Jelas dah? Hak kita belajar dah yang telah lalu. Hak ni pada mazhab Syafi'i lah. Ada pun pada mazhab lain tak ada masalah pun. Yuhrimu ba'dahuma, kemudian dia berihram selepas daripada melakukan 2 rakaat. Bila dia nak ihram tu? Mustaqbilan, hal keadaan dia tu menghadap kiblat, indabtidai sayrihi, ketika mana dia ingin memulakan perjalanan. Hak ni masalah kalau jalan kaki lah. Bila nak jalan kaki, sudah dia 2 rakaat, dia pun menghadap kepada kiblat, kemudian dia nak start langkah, masa itulah dia start niat. Adapun kita learning, kita nak jalan kaki, tapi kita naik bah. Bila naik bah, maka bah nak berjalan, masa itulah kita sunat untuk niat ihram. Tapi kalau dia niat ihram daripada duduk dalam masjid ke, tak apa tak? Tak ada masalah. Cuma hak sunatnya ketika mana kenderaan mula nak berjalan. Jelas dah? Wa yustahabbu, dan disunatkan dukhula Makkah qabla wuqufi min a'laha, dan sunat dia masuk dalam kota Mekah ni sebelum wukuf, sekiranya sebelum daripada wukuf lah. Adapun kalau dia pergi wukuf dulu baru dia masuk kota Mekah, maka tak sunat lah. Qabla wuqufi min a'laha, daripada atasnya, atas bahagian Mekah. Atas bahagian Mekah ni mana? Iaitu kawasan nama dia, kalau dalam Manhajul Qawim dia sebut Hajun. Tapi kalau anda tengok dalam sebahagian kitab, dia bukan guna Hajun, tapi dia guna Hujun. Hak ni kena tanya balik orang Mekah. Anda duk cari-cari tak jumpa tepat tu mana. Ni banyak benda kita tak boleh buat lah, sebab kita ikut travel kadang-kadang. Sebab tu Tok Guran dia suka pergi buat umrah sendiri. Sebab apa dia kata bila buat umrah sendiri, dia kata kita nak buat guana-guana mudah. Kita boleh buat sendiri ikut sunnah. Kita nak berhenti dulu. Jadi banyak benda. Tapi bila kita buat ikut travel, maka kita terikat dengan travel. Sebab apa? Kena jaga orang ramai. Yalah dah. Masuk daripada kawasan atas. Atas tu kawasan mana? Hujun. Kawasan Hujun. Hal keadaan masuk tu pula naharan, ketika waktu siang. Siang-siang ni ulama kata sunat masuk waktu siang. Yang terlebih afdalnya siang itu adalah selepas daripada subuh. Afdalnya selepas daripada subuh. Sebab apa? Kerana Nabi SAW masuk selepas subuh. Masyian hafiyan, masuk tu pula dalam keadaan berjalan, hafiyan, hal keadaannya berkaki ayam. Berjalan dan berkaki ayam. Tapi ni payahlah. Hak ni berjalan sambil berkaki ayam ni bagi orang lelaki. Ada pun orang perempuan sunat dia masuk dalam kota Mekah hal keadaan dia duduk dalam tempat yang tertutup. Kalau dulu kok unta dalam hak atas unta, tandu unta tertutup.
Adapun learning kira naik atas bas lah. Ui, kalau gitu sedap orang puang naik bas, kita jalan kaki. Ui. Jelas dah. Wa an yatufa lil qudumi in kana hajjan aw qarinan wa dakhala makkah qabla al wuquf. Dan sunat dia tawaf qudum sekiranya dan dia tawaf qudum ketika mana dia itu buat haji ataupun qarin dan dia masuk dalam kota Mekah tu sebelum wukuf. Sebab dia gini, asal-asal dia apabila kita masuk dalam kota Mekah, maka kita kena buat hak wajib atas kita dulu. Kalau kita ihram untuk umrah, maka tidak boleh kita buat benda-benda sunat. Kita kena pergi tawaf wajib dulu. Kalau kita ihram umrah. Samalah juga kalau kita ihram haji, maka kita pun tawaf hak tu dulu. Kita kena buat hak wajib dulu. Melainkan ulama kata, kalaulah masa tu dekat-dekat orang nak semayang, maka ketika itu kita pun semayang dulu. Jelas dah? Di masalah tawaf qudum ni, ulama ada masalah ni masuk ke dalam masuk dalam bumi Mekah dalam keadaan berihram. Masuk dalam kota Mekah dalam keadaan berihram, ulama berselisih pendapat. Sebahagian mazhab kata wajib masuk dalam kota Mekah dalam keadaan ihram. Adapun mazhab Syafi'i sunat aja. Mazhab Syafi'i sunat. Melainkan orang yang bekerja di kota Mekah, jadi dia memang ulang alik. Keluar Mekah, masuk Mekah. Keluar Mekah, masuk Mekah. Maka ketika itu tak ada masalah lah. Tapi mazhab Syafi'i kata sunat. Dia masuk dalam kota Mekah dalam keadaan berihram. Jelas. Sambung. Faslun fi wajibati tawafi wa sunanihi. Wa wajibati tawafi thamaniyah. Satrul awrah wa taharatul hadathi wan najas. وجعل البيت على يساره والابتداء بالحجر الأسود ومحاذاته بجميع بدنه وكونه سبعا وكونه داخل المسجد خارج البيت والشاذروان والحجر. Baik. Sekarang ni nak masuk bab tafsir bab baru pula tentang rukun kedua. Rukun kedua benda, rukun tawaf. Tadi dia cerita dah tentang rukun pertama. Rukun pertama berkaitan dengan ihram. Sekarang ni dia nak cerita tentang rukun kedua pula, iaitu rukun tentang tawaf. Wa wajibatul tawafi samaniyatun. Wajib tawaf ni ada 8 perkara. Yang pertama, satrul aurah wa taharatu hadasi wan najasi. Tawaf ni wajib 8 perkara. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci daripada hadas. Yang ketiga, suci daripada najis. Sebab apa? Sebab ulama kata tawaf ni adalah sebahagian seolah-olah daripada semayang. Cuma dia boleh bercakap sahaja. Maka ulama kata seperti mana semayang diwajibkan menutup aurat, suci daripada hadas, suci daripada najis, maka begitulah juga dalam masalah tawaf. Mesti suci daripada hadas, suci daripada najis dan juga menutup aurat. Cuma dalam masalah terkena najis, kita mestilah secara yakin. Sebab kadang-kadang ada orang beripik-ipik, kadang-kadang ada terkecing, ada termutah dekat kawasan Kaabah tu. Jadi kalau terpijak, maka kata guru kami Syekh Muhammad masa baca kitab Minhajul Talibin, dia kata jangan kita tengok. Sebab kayak gini jadi yakin. Kalau syok tak kata, maka jalan je lah. Mutah ke? Tak apa lah. Sebab ada yakin, maka tak kata. Faham? Maka ulama kata sama juga hadas. Kalau kita berlanggar dengan orang, bila berlanggar dengan orang, syok. Puang ke laki. Bila syok, maka tak kata. Jangan pergi cari. Faham? Sambung je lah. Maka tak kata. Baik. Kalaulah orang disetuh kita, maka mazhab Syafi'i, pendapat dhaif mazhab Syafi'i, seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', pendapat dhaif mazhab Syafi'i, sekiranya orang yang menyentuh batal, orang yang kena sentuh tak batal pada mazhab Syafi'i, pendapat dhaif mazhab Syafi'i.
pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i dua-dua batal. Maka kalau kita boleh berdiri pada mazhab kita berdiri mazhab kita dulu. Yalah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, katakanlah kalau batal wuduk kita. Kita nak ambil pendapat mu'tamad, kita nak pergi wuduk. Baik, bila kita nak wuduk, nak sambung, adakah kita kena istiqnah? Binat, maka ulama kata kena binat saja. Tidak perlu istiqnah. Maksudnya, tak perlu mula daripada awal. Cuma sambung saja. Wa ja'lul baiti ala yasari, dan dia menjadikan Baitullah itu, yakni Mekah, Kaabah itu, di belah di kiri dia. Maksud dia, ni Kaabah, dia menjadikan belah di kiri dia. Wabtida'u bil hajaril aswad, dan dia mulakan di sebelah hajarul aswad. Mula perkiraan tu ketika mana hajarul aswad. Hajarul aswad belah di kiri, maka dia mula. Tapi jangan bimbang. Sebab apa? Sebab dia akan ada lampu hijau belah di kanan. Sama ada di latar bawah ke latar atas, dia akan ada. Dia akan ada signboard, lampu hijau. Lepas tu dia kata permulaan tawaf. Maka start situ. Yalah dah. Wa muhazatuhu bi jami'i badanihi, dan dia menghadapkan sekalian badannya padanya. Maksudnya dia hadapkan sekalian bahagian kiri ni sekaliannya kepada Hajarul Aswad. Yalah. Wa kaunuhu sab'an, dan mestilah dia melakukan 7 kali. 7 kali ni secara yakin. 7 kali ni secara yakin. Sekiranya syok 7 ke 6, 7 ke 6, maka kena ambil 6. Sama macam tu, jelas dah. Kalaulah orang khabarkan kepada dia, dia sudah dah tawaf, nak pergi kat sa'i lah. Masalahnya nak khabar dah rasa itu. Masa risalah jamiah itu. Kalau dia sudah dah tawaf, nak pergi sa'i. Tiba-tiba ada orang khabar, tawaf dema tadi baru 6. Maka ulama ni, kalaulah ketika tengah tawaf, maka kena ambil kurang. Kalau sudah dah tawaf, nak pergi sa'i dah, tiba-tiba ada orang khabar, tawaf dema tadi baru 6, kurang. Maka ulama kata, kalaulah orang khabar tak ada orang yang siqah, sunat dia kita tambah selagi. Tapi tak wajib. Adapun kalau tengah dia tawaf, tiba-tiba orang yang siqah khabar bahawa ia cukup dah 7, maka ulama kata tak wajib ambil. Bahkan wajib ambil keyakinan dia, iaitu kurang. Yalah. Wa kaunuhu, dan hal keadaan dia tawaf tadi tu dakhilal masjid, hal keadaannya mesti dalam masjid. Hak ni ulama kata mesti dalam masjid, yakni tidak boleh dia tawaf di luar masjid. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bukan Imam Nawawi, dalam hasyiah manasik haji oleh Imam Ibn Hajar, dia ada buat hasyiah terhadap manasik haji Imam Nawawi. Dia kata kalaulah Masjidil Haram tu dibesarkan sampai tubik tanah haram, maka tertambah syarat lagi mesti dalam tanah haram. Tapi learning tak apalah, sebab Masjidil Haram masih lagi dalam tanah haram. Tapi kalaulah katakanlah satu masa lagi Masjidil Haram tu dibesarkan sampai 2 tanah haram, maka ketika itu ia kena tawaf dalam tanah haram. Dalam tanah haram dan dalam masjid. Jelas. Hal keadaan pula kharijal baiti, di luar Kaabah. Wasyazarwan wal hijj. Hijj sini hijj Ismail. Sebab apa? Dia mesti keluar daripada tanah haram, iaitu keluar daripada bait Kaabah, keluar daripada Syazarwan. Syazarwan ni benda ni, kalau kita biasa tu ada batu putih yang tinggi sikit, tu panggil Syazarwan. Jelas. Dan juga hijj Ismail. Sebab apa? Sebab ketika mana dulu runtuhnya Kaabah ketika banjir, maka orang Mekah dia nak bina balik Kaabah. Cuma orang Mekah ni, dia bina balik Kaabah, dia tak ambil daripada benda-benda hak haram. Dia tak ambil daripada bina duit-duit hak haram. Dia ambil daripada duit-duit hak halal. Bila ambil daripada duit-duit halal, qadar-qadar cukup sekadar tu je. Asal dia Kaabah ni, dia petak gini, zuk, lepas tu dia bulat gitu. Kemudian dia ada 2 pintu. Pintu masuk pintu keluar Tapi apabila orang Mekah, orang jahiliah masa tu, dia tak mampu nak buat kerana duit halal tu tak banyak,
maka dia pun buat qada mampu, kemudian ditinggal. Yalah. Maka sebab tu bila tawaf, bila ada orang bila tawaf dia lalu kok hiji Ismail tu, jangan dia masuk tangan dalam gitu. Dia sentuh sampai masuk. Hak tu bahaya. Cuma kata guru kami Syekh Muhammad kata hiji Ismail tu dia besar dah sikit. Sampai kan kalau letak tangan pun tak masuk. Tapi masalah tu tak ada nas. Jadi Syekh Muhammad kata kalau boleh jangan buat lah. Sebab apa? Sebab kalau masuk tanah haram, masuk dalam Kaabah, maka jadi batal. Wa min sunanihi, kita sambung petang ni lah. Anak kena, dia jadi serbang, jadi tolak. Kita kena tangguh dulu, kita sambung petang ni pula. InsyaAllah ta'ala. Sambung petang ni, untuk sambung balik perbahasan bab haji kita. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Allah ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ala alihi wasallam.